Sekejap, saya nak live di FB. Nota dapat ya? Nota surah An-Nas ada? Ada Ustaz. Ada ya. Nanti kalau tak ada, tolong ambil di bahagian chat. Boleh ya, makcik-makcik, ibu-ibu semua ya, ada harap dah cekap dah. Nak ambil nota kan, masya-Allah. Okey, sekejap saya. Okey. Boleh mula ke? Sekejap ya, beberapa saat saja, lepas tu kita terus mula. Bismillah. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang Allah rahmati, lagi yang Allah kasih sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tamanya kita memuja Allah Subhanahu wa taala dengan kita melafazkan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang sebenar-benarnya Allah itu layak untuk diberikan pujian dalam setiap keadaan, sama ada kita berada dalam keadaan senang, kita berada dalam keadaan susah, kita sihat ke, kita sakit ke, dan apa pun jua keadaan, Allah Ta'ala itu adalah layak untuk diberikan puji-pujian. Dan sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, maka kita mengucapkan segala puji bagi Allah sekali lagi pada petang ini, hari Khamis, jam 3. Hari tu Falak ni Anas. Anas. Dia cakap, tapi dia ada nota dia. Kita dapat bertemu pada petang ini untuk kita menyambung surah yang terakhir di dalam Al-Quran, surah nombor 114. Maknanya kita nak khatam dalam Quran. Bukan khatam, tetapi sebenarnya kelas hari Khamis 3 petang ni, sebenarnya kita memberikan tumpuan kepada 22 surah-surah pendek. Orang kita selalu sebut surah-surah lazim. Surah-surah lazim ataupun surah-surah pendek ni biasa kita kaitkan bermula daripada surah Wadduha, Alam Nashrah, sampailah kepada surah 3 Kul yang terakhir. Jadi pada setiap pertemuan kita pada hari Khamis jam 3 petang ni, kita kerana apa? Kerana tujuan utama kita semua, kenapa kita nak dapatkan surah-surah pendek, kenapa kita nak belajar surah pendek? Kerana surah-surah pendek ini surah yang kita, macam standard kita ni, kita biasa hafal dan selalu kita bawa dalam solat. Jadi untuk menambah
tambahkan penghayatan solat kita, nak tambahkan khusyuk, maka kita belajarlah surah-surah pendek ini, khususnya surah-surah yang memberikan banyak manfaat kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ni kita akan mempelajari surah An-Nas. Seperti biasa, untuk memudahkan sesi pembelajaran, pengisian pada petang ni, tambah-tambah pula kita di atas talian ni, maka saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk kepada nota surah minggu. Waktu kita belajar surah Al-Falaq dulu, kita dah lampirkan juga surah An-Nas. Okey, nota yang ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan mesti dia mengandungi, yang saya edarkan tu ada lebih kurang dalam 22 muka surat. Jadi kena ada nota tu, kalau sempat print boleh tengok, kerana kita akan mengguna nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk memudahkan saya membuat sesi penyampaian maklumat ni, maka saya akan gunakan satu lagi nota, tetapi nota ringkas. Nota ringkas ni dia dalam bentuk poin-poin yang penting. Jadi tuan-tuan boleh rujuk juga di depan skrin tuan-tuan dan puan-puan dan juga di dalam nota yang telah pun diedarkan. InsyaAllah kita akan gunakan semua maklumat di dalam nota. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kepada pengenalan surah An-Nas. Baik. Yang 22 muka surat tu, muka surat nombor 2, okay, kita sedia maklum surah An-Nas merupakan surah yang mengandungi 6 ayat. Yang mengandungi 6 ayat. Bermula daripada Qul a'udzu birabbin nas sehinggalah minal jinnati wan nas. Ada 6 ayat. Baik. Surah An-Nas ni, kenapa surah ini dinamakan dengan nama An-Nas? An-Nas merujuk kepada makna manusia. So kita ni adalah An-Nas. Kenapa surah itu dinamakan dengan surah An-Nas? Kenapa surah itu dinamakan dengan surah manusia? Surah yang paling terakhir sekali ni di dalam. Okey, secara tidak langsung kalau kita baca dalam surah An-Nas, okey, boleh tengok pada ayat yang pada ke-6 ayat, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok pada ayat pertama sampai ayat nombor 6 akan jumpa sebanyak 5 kali perkataan An-Nas. An-Nas diulang oleh Allah di dalam ke-6 ayat surah Al-Falaq ini sebanyak berapa kali? Sebanyak 6 kali. Kali pertama akan jumpa perkataan An-Nas pada ayat pertama. Yang kedua pada ayat yang kedua. Yang ketiga ayat nombor 3. Yang keempat pada ayat nombor berapa? Pada ayat nombor 5. Dan yang kelima pada ayat keberapa? Pada ayat yang ke-6. Maka antara sebab surah ini dinamakan dengan disebut tentang An-Nas, iaitu tentang manusia. Ada berapa kali? Ada 5 kali perkataan An-Nas. Jadi kita semua ni adalah An-Nas. Baik. Maknanya kalau kita dah tahu surah ini dinamakan An-Nas kerana banyak menyebut tentang An-Nas, memberikan mesej kepada kita, kita sebagai An-Nas kena ambil betul-betul perhatian tentang apa yang Allah nak suruh An-Nas, nak suruh manusia ni kena buat apa. Apa yang Allah nak perintahkan kepada kita. Kenapa dengan An-Nas ni sampai diulang 5 kali An-Nas, 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 An-Nas. Kenapa?
maka daripada berulangnya banyak An-Nas ini, dia memberikan petunjuk supaya kita semua kena ambil maklum, kita kena ambil cakna, ambil perhatian tentang surah yang terakhir ini. Surah yang kita paling hafal sekali tak, tetapi ada perkara yang sangat besar di dalam surah An-Nas. Kemudian kita pergi, saya punya talian ni agak tidak unstable. Saya cuba kejap ya, saya tengok satu lagi talian. Dah macam-macam cara dibuat untuk menguatkan talian wifi ni. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, kita pun tak tahu apa asbab dan musabab dia. Hanya Allah saja yang mengetahui. Kita dah usaha, kita tawakal lah. Jadi kalau suara saya terputus, baik, ataupun macam ada macam terhenti sekejap, talian tu kurang baik. Tapi tak apa, saya akan ulang balik ketika mana ia tergantung dan dia terputus. Jadi tolonglah maafkan saya jika talian saya ini ada kekurangan dan ada kelemahan. Baik, kita teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Nak belajar ni kena pergi kepada maklumat berikutnya. Okey. Tuan-tuan kena catat ya, kena catat dalam nota ataupun dalam kertas mana-mana buku-buku nota. Okey, walaupun ada saya sediakan nota, tapi tidak boleh hanya berpada kepada nota. Jangan hanya berpada kepada nota semata-mata. Kerana maklumat yang kita akan belajar, yang kita akan dapat ni, tidak semua berada di dalam nota. Tapi kita boleh kata dalam 70% maklumat yang kita akan belajar ni ada dalam nota. Tapi maklumat-maklumat tambahan tu kena catatlah. Sebab itu kalau kita belajar, adab dia, kalau boleh kena ada sesuatu yang perlu ditulis, perlu dicatat ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Nama lain surah An-Nas kita telah sebut pada kelas yang lalu. Okey, sebab tu surah An-Nas dia punya maklumat latar belakang surah An-Nas ni ibu-ibu ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Surah An-Nas latar belakang dia pengenalan An-Nas Al-Falaq. Sesiapa yang mengikuti kelas surah Al-Falaq pada minggu lepas, pada 2 minggu lepas, pada 3 minggu lepas, tuan-tuan dan puan-puan akan mudah untuk mengikuti pengesytian surah An-Nas ini. Tapi tak apa kalau sesiapa yang dia baru tahu, oh rupanya hari Khamis ni ada kelas petang. Okay, tak apa tuan-tuan jangan bimbang. On the way, lepas tu sepanjang saya nak pergi kepada ayat-ayat nanti saya akan buat sedikit pengulangan apa yang telah kita belajar dalam surah Al-Falaq. Jadi, kalau untuk mengetahui latar belakang surah An-Nas ini, maknanya siapa yang ada nota surah Al-Falaq. Kalau tak ada nota juga surah Al-Falaq, tolong beritahu. Sebab maklumat yang saya nak sampaikan pada petang ini, maklumat itu ada dalam nota surah Al-Falaq, tidak ada nota dalam surah An-Nas. Tentang apa? Tentang latar belakang surah An-Nas. Sebut pada minggu-minggu sebelum ini. Surah An-Nas dia turun selepas surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq dia turun bersama dengan surah An-Nas. Sebab tu Al-Falaq pasangannya adalah An-Nas. Sebab dua surah ini dia turun terus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas turun surah Al-Falaq, maka turunlah surah An-Nas. Sebab itu kalau belajar surah Al-Falaq, kena baca juga surah An-Nas. Kena belajar juga surah An-Nas. Kalau belajar surah An-Nas, kena belajar jugalah surah Al-Falaq kerana kedua-dua surah ini dia saling memberikan maklumat antara satu sama lain. Jadi lepas baca Al-Falaq, kena belajar surah An-Nas. Baik, surah An-Nas ni, nama lain dia, kita dah sebut pada kelas yang lalu, nama lain dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Nak tahu hadis apa? Hadis tu di mana? Kena rujuk nota dalam surah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan surah An-Nas ini adalah salah satu daripada dua surah
yang memberikan perlindungan. Sebab tu namanya adalah Al-Mu'awwidhatani. Surah An-Nas adalah salah satu daripada 2 surah yang dapat memberikan perlindungan kepada kita yang baca dan amal maklumat yang ada di dalam surah An-Nas. Okay, itu nama lain dia. Okey, kemudian sebelum kita pergi masuk kepada ayat, apa kata kita dapatkan dulu maklumat tentang apa hubung kait surah An-Nas dengan surah sebelum dia, surah Al-Falaq, dan apa hubung kait surah An-Nas ini dengan surah Al-Ikhlas. Maknanya adalah apabila kita faham persoalan ini, perkara ini secara tidak langsung. Okey, secara tidak langsung. Okey, sekejap, talian saya ni agak ada gangguan. Saya tukar satu lagi talian. Sekejap, tuan-tuan, saya cuba pakai 2 talian tapi masih lagi unstable. Okey, tapi tak apa, saya akan buat pengulangan demi pengulangan, ya. Okey, tak apa, perlahan-lahan kita belajar. Mohon Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, Allah Ta'ala lapangkan dada kita. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan pembelajaran kita pada petang ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk kepada tajuk ni, ya. Perlahan-lahan kita belajar. Tak perlu kita nak belajar satu hari habis ke 6 ayat, tak perlu. Pelan-pelan, slow and steady, ya. Perlahan kita belajar dalam petang-petang pula macam ni, kan. Kita belajar perlahan. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita, Allah bagi berkat kepada kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, belajar hubung kait, kan. Kenapa kita nak tengok surah An-Nas ni dengan surah Al-Falaq? Kenapa kita nak tengok surah An-Nas ni dengan surah Al-Ikhlas? Jika kita faham maklumat ini secara tidak langsung, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua akan mengetahui rahsia. Kita akan dapat tahu tentang hikmah kenapa surah itu disusun di dalam Quran. Al-Ikhlas dulu, lepas tu baru Al-Falaq, lepas tu barulah surah An-Nas. Susunan surah-surah di dalam Al-Quran, ia mempunyai hikmah dia yang tersendiri. Kalau saya tanya pada tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak mengikuti tentang kenapa surah itu disusun pertama Fatihah, kemudian yang terakhir sekali An-Nas? Petang ni kita akan buktikan bahawa susunan surah-surah di dalam Quran, ia tidaklah sia-sia. Ia tidaklah tidak mempunyai apa-apa, bukan. Tetapi susunan surah-surah di dalam Al-Quran, ia mempunyai kaitan dia antara satu sama lain. Jadi, apa hubung kait surah An-Nas dengan surah Al-Falaq? Surah Al-Falaq, surah nombor 113. Sedangkan surah An-Nas, surah nombor 114. Baik. Kita dah sebut maklumat ini pada minggu lepas. Tapi kita ulanglah semula. Pada 2 minggu lepas pun kita dah sebut. Kalau kita belajar dulu surah Al-Ikhlas. Okey, surah Al-Ikhlas, kita belajar sebelum ini. Surah Al-Ikhlas, kita telah mengetahui bahawa Allah Ta'ala ni, dia adalah As-Samad. Allah Ta'ala ni adalah tempat semua makhluk bergantung. Nak bergantung kepada Allah As-Samad. Yang ada dalam surah Al-Ikhlas itu adalah manusia. Manusia perlu bergantung dari sudut apa? Kalau kita belajar dulu dalam surah Al-Falaq, kita bergantung kepada Allah supaya Allah lindung kita daripada 4 kejahatan. Tetapi pada petang ini, surah An-Nas adalah surah yang menunjukkan bahawa kita ini manusia perlu bergantung kepada Allah, yang Allah itu As-Samad, yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Pergantungan sudut apa?
kita bergantung kepada Allah dari sudut minta perlindungan kepada Allah, yang mana ada satu kejahatan. Kejahatan yang ada dalam surah ni sangat bahaya. Sangat bahaya. Disebabkan bahayanya kejahatan dalam surah An-Nas ini, maka sudah tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Allahus Samad. Jadi Allahus Samad itu ada dalam surah Al-Ikhlas, surah nombor 112, kemudian surah 113, kemudian surah 114, surah An-Nas. Jadi kita semua tahu perkaitan dia antara susunan surah yang kita sedang belajar dengan surah sebelum. Okay, kemudian kita tambah satu lagi maklumat. Okey, maklumat ini yang dipaparkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan ya, ada pada muka surat nombor 3. Cuba tengok nota muka surat nombor 3. Nota yang ada 22 muka surat tu. Moga-moga adalah notanya. Okey, tengok pada muka surat nombor 3. Okey, maklumat yang saya paparkan, yang saya kongsikan di Zoom ni adalah sama saja maklumat yang ada daripada muka surat nombor 3. Mari kita belajar. Mari kita belajar sama-sama. Kita siapa ni? Sekejap saya sekejap. Sekejap ya, saya biasa pada seseorang. Okey, sekejap Sekejap, tuan-tuan. Okey, saya dah start, saya nak buat beberapa pesanan ya, sebab sekejap saya nak kena tukar line sekejap. Saya minta sekejap tuan-puan ya, saya nak kena tukar line saya. Saya tukar sekejap. Saya mohon maaf sekejap ya, saya mohon sekejap je, saya tukar saya punya talian sekejap. Okey, nampak? Boleh dengar suara saya ya? Video masih lagi on ya? So alhamdulillah. Okey, syukur. Mohon maaf ya, sebab saya ada pakai satu talian baru tapi masih lagi masalah dia sama, tapi tak apa. Apa-apa pun kita mohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Tadi kita sampai kat mana? Okey. Hati-hati tuan-tuan puan ya, kalau tuan-tuan guna Zoom ni kadang-kadang kita tak perasan kita punya suara dan sebagainya. Jadi harap semua boleh ambil perhatian. Baik, kita kembali kepada tajuk ni. Boleh tuan-tuan puan ya? Baik. Kita surah Al-Falaq. Baik. Sekarang cuba tuan-tuan tengok nota muka surat nombor 3. Kalau tengok nota, kita nak lihat. Okay, kita nak belajar tentang Ustaz mute. Okey. Saya mute, masya-Allah, sekejap. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dugaan ya, tak apa ya, rahmat dari Allah. Baik, kita teruskan. Tak apa. Jika saya termute ke tertutup ke terputus, tolong maklumkan kepada saya. Baik, kita lanjutkan, boleh? Baik, tuan-tuan perempuan, begini. Kita nak belajar sekarang ni tentang apa? Kita nak ambil maklumat tentang surah An-Nas, walaupun dia surah nombor 114, dia surah nombor
Saya dengar suara pula. Saya minta audio tolong make sure jaga baik-baik audio tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya nak kena mute ni. Alright. Okay, alhamdulillah. Okay, tak apa tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung lagi. Okay, begini. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, masih ingat lagi kita dah belajar dulu bahawa surah Al-Falaq dengan surah An-Nas dia turun sekaligus. Lepas surah Al-Falaq turunlah surah An-Nas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia letak pun sebelah-sebelah. Surah Al-Falaq nombor 113 dalam Quran, surah An-Nas tu nombor 114 dalam Quran. Maksudnya dari sudut penurunan sama, dari sudut disusun di dalam Al-Quran pun sama. Sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah ni maksudnya apa? Sebelah-sebelah ni maksud dia surah ke-113 Al-Falaq dengan surah 114 adalah surah An-Nas. Baik. Jika kita gabungkan dua surah tu, kita gabungkan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, sebab tu peringkat awal tadi saya katakan, kalau nak belajar surah Al-Falaq, okey, kena belajar juga surah An-Nas. Kalau belajar surah An-Nas, kena belajar juga surah Al-Falaq sebab pasangannya, sebab dia dua-dua tu adalah pasangannya. Pasangan kenapa? Sebab dia turun sekaligus. Sebab tu kalau nak ada maklumat lengkap, bagi kesemua maklumat itu kena rujuk dua-dua surah. Dan kalau kita membaca ayat baik ayat dalam surah Al-Falaq dengan An-Nas ni, kita akan dapati ada beberapa perkara yang boleh kita belajar. Nombor satu, kita boleh belajar dari sudut persamaan. Maksudnya Al-Falaq, walaupun dia surah sebelah-sebelah, mungkin kita akan dapati macam, okey, Al-Falaq ni dia surah lain. Memang ada surah lain. Surah An-Nas, dia surah yang lain. Kenapa dia lain? Sebab ada bismillah memisahkan. Betul. Tetapi dari sudut maklumat, dari sudut kandungan ayat tu sebenarnya, dia saling sokong menyokong antara satu sama lain. Jadi nak lihat sokongan jenis mana, apa kaitan dia, apa pertalian dia, maka kita boleh lihat dari sudut persamaan. Maksudnya Al-Falaq ni dia ada persamaan dengan surah An-Nas. Lepas tu kita boleh tengok yang kedua dari sudut perbezaan. Dari sudut perbezaan. Al-Falaq ni dia ada beza beberapa perkara, An-Nas ni dia ada beza beberapa perkara. Walaupun dia turun sekaligus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia ada persamaan, tapi dia juga ada perbezaan. Tetapi sebenarnya dia tidaklah Al-Falaq lain sangat, An-Nas lain sangat. Tak. Pertalian dia dari sudut dia turun antara sebab yang sama. Sebab dia turun sekaligus, maknanya dia turun atas isu, atas sebab yang sama. Begitu. Al-Falaq turun atas isu yang sama, An-Nas turun atas isu yang sama. Walaupun dia turun sama-sama, tetapi dia ada pertalian yang dia ada persamaan, tapi ada juga perbezaan dia. Okey, mari kita tengok yang pertama. Yang pertama, kita boleh melihat persamaan. Persamaan ayat dalam surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, persamaan dia apa? Dua-dua surah ini dia memberikan perlindungan kepada kita daripada kejahatan. Itu persamaan dia. Al-Falaq, surah perlindungan daripada kejahatan. An-Nas pun perlindungan daripada kejahatan. Kejahatan apa? Nanti kita akan belajar. Sekejap lagi kita akan belajar. Okey, ini dari sudut persamaan. Okey. Dari sudut perbezaan pula, dari sudut perbezaan, kalau kita nak lihat dari sudut, Al-Falaq ni kita belajar dah pada minggu lepas, 2 minggu lepas, kejahatan yang boleh kena kepada kita, kejahatan itu sumbernya adalah daripada pihak luar. Kejahatan yang kita minta lindung kepada Allah dalam surah Al-Falaq ni adalah kejahatan daripada orang luar. Tapi kalau kejahatan dalam surah An-Nas, dia ada pada diri kita. Dia ada kejahatan tu dekat diri kita. Maknanya dia sumber dalaman tu siapa? Ada pada diri kita. Ingat lagi tak? Surah Al-Falaq, kejahatan dari luar tu apa? Contohnya, malam yang gelap. Malam yang gelap, kan dia datang dari sumber luar. Orang yang hasad dengki, makhluk yang hasad, dia adalah sumber luar. Lepas tu pula orang yang daripada penyihir
penyihir, tukang sihir, dia adalah orang luar. Okey, itu kejahatan daripada sumber luar. Tetapi surah An-Nas ni, kejahatan yang kita minta lindung kepada Allah tu, dia ada pada kita. Itu dia panggil sumber dalaman. Apa dia kejahatan tu? InsyaAllah, sekejap lagi kita akan ulas. Yang ketiga, kita tengok dari sudut kejahatan yang kita minta lindung kepada Allah ni, kita boleh kawal ke? Kita tak boleh kawal dia. Kalau kejahatan dalam surah Al-Falaq, kita tak boleh nak kawal dia. Orang nak dengki pada kita, boleh tak kita nak kawal orang dengki pada kita? Kita tak boleh buang perasaan orang dengki pada kita. Tak boleh. Dia tak ada ubat boleh hilang orang dengki. Tak ada ubat dia. Tetapi kita boleh minta lindung kepada Allah. Tapi kita kena minta lindunglah kepada Allah. Tapi kita tak boleh nak halang orang dengki pada kita. Tak boleh sebab dia masalah jiwa. Begitu juga, kita tak boleh nak halang malam tu jangan gelap. Bagi terang aja malam. Tak boleh. Sebab malam tu dia mesti kena gelap. Kita tak boleh halang dia. Betul tak? Lepas tu kita tak boleh halang orang yang nak buat sihir pada kita. Sebab kita tak nampak dia buat sihir. So kita tak boleh halang. Tetapi kita boleh minta Allah lindung pada kita. Sebab itu dia panggil surah Al-Falaq, kejahatan dia kita tak boleh nak kawal dia. Sebab dia dilakukan oleh pihak luar. Tetapi kejahatan dalam surah An-Nas ni kita boleh kawal dia. Kita boleh kawal dia bukan bermakna dia tidak bahaya. Tak, dia sangat bahaya. Tetapi kita boleh kawal dia. Kawalnya macam mana kita nak kawal dia? InsyaAllah dalam surah An-Nas ni nanti kita akan belajar dia. Okey, tetapi kita tetap kena minta perlindungan kepada Allah tu, wahai manusia. Sebab apa? Sebab tidak semua manusia dia boleh kawal. Okey, ada manusia dia boleh kawal. Tapi ramai yang tak boleh kawal. Walau bagaimanapun, sebab kejahatan yang surah An-Nas ni udah sangat berat. Dia datang pada setiap saat. Dia datang, dia tak ada waktu rehat dia. Kejahatan yang dalam surah An-Nas ni, dia datang pada setiap waktu. Kalau malam gelap surah Al-Falaq, malam je baru ada kejahatan tu. Betul tak? Tapi yang surah At-Tan ni, kejahatan dia ada pada setiap saat. Setiap minit kejahatan tu ada. Tapi kita boleh kawal dia, kejahatan itu. Walau bagaimanapun, kena minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pergi kepada maklumat berikut. Dalam nota muka surat nombor 3, kita boleh lihat, okey. Surah Al-Falaq, kejahatan sekiranya Allah Ta'ala tidak memberikan perlindungan. Maksudnya walaupun kita minta lindung kepada Allah, Allah tidak mengizinkan. Maksudnya Allah Ta'ala tetap. Maksudnya kejahatan yang ada pada surah Al-Falaq ni, yang kita belajar daripada minggu lepas, 2 minggu lepas tu, kalau dia datang juga, Allah izinkan dia kena pada kita. Dia impak dia hanyalah kepada dunia kita saja. Dia tidak melibatkan perkara agama. Contoh, kalau kena binatang berbisa, dia tak ada, kena binatang berbisa, dia tidak menggugat iman kita pun. Dia tidak menggugat Islam kita pun. Dia tak gugat pun iman kita, takwa kita. Betul tak? Orang dengki pada kita, orang sihir kita, dia tidak menggugat iman kita. Sebab orang tak boleh sihir iman. Orang tidak boleh sihir sifat ikhlas kita. Tidak boleh. Cuma kita sakit badan, kita sakit binatang berbisa, tapi dia kesan dia hanya kepada hal-hal duniawi saja. Tetapi surah An-Nas, jika kejahatan itu dia berlaku, maka dia memberikan impak dia kepada apa? Impak dia kepada agama. Kepada agama tu maksud dia apa? Kejahatan yang ada dalam surah An-Nas, jika Allah izinkan ia berlaku, dia akan memberi kesan kepada iman kita. Orang boleh jatuh syirik kepada Allah jika kejahatan tu berlaku dalam surah An-Nas. Orang boleh tergugat iman dia apabila kejahatan tu berlaku seperti mana dalam surah An-Nas kita akan baca nanti. Dan yang menakutkan kita kalau kena bab dunia, kalaulah kita disengat binatang berbisa, tapi kalau kita iman kita masih ada, selamat kita dunia akhirat. Tetapi
kalau badan kita sihat wal afiat, tetapi iman kita rosak, kalau kita jatuh syirik, iman kita rosak, takwa kita hilang, habis kita. Walaupun badan kita sihat, kita boleh gagal hidup dunia dan di hari akhirat. Jadi tuan-tuan nampak dia punya perbezaan dia. Kalau boleh kita tak naklah dua-dua. Sebab itu dua surah ni kena diamalkan. Sebab kita tak nak, dunia pun, kesan pada dunia pun kita tak nak, apatah lagi kesan kepada agama. Kesan pada agama tu, kejahatan tu apa? Kita akan ulaslah sekejap lagi insya-Allah. Okey, ini bermakna memang nak kena belajar juga surah An-Nas ni walau bagaimana sekalipun. Sebab dia punya kejahatan dia, kalau kita tak minta lindung kepada Allah, Allah tidak melindungi kita, maka dia memberi kesan kepada agama kita. Okey, kemudian kita boleh belajar lagi surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ni, dia punya perkaitan dia adalah apa? Okey, dalam surah Al-Falaq, kita dah belajar sebelum ini, kita memanggil, kita berdoa, kita minta perlindungan kepada Allah, kita memanggil, menyebut dengan satu sifat yang ada pada Allah. Satu sifat tu maksudnya apa? Rabbul Falaq. Rabb al-Falaq. Kita telah ulas dah. Maksudnya kita minta Allah lindung kita daripada apa? Kita minta lindung kepada Allah yang daripada 4 kejahatan. Kejahatan apa? Kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan, kejahatan malam yang gelap, kejahatan ahli sihir, kejahatan orang yang dengki tu, kita panggil Allah tu hanya Rabbul Falaq. Satu sifat saja yang ada pada Allah, yang dekat dalam surah Al-Falaq. Okey, tetapi ketika mana kita minta perlindungan kepada Allah dalam surah An-Nas, kita panggil, kita seru Allah itu dengan 3 sifat yang ada pada Allah. Ada 3 sifat. Kita panggil apa? Rabbun Nas, Malikan Nas, Ilahin Nas. Tu dia 3 sifat Allah. Lepas tu baru minta lindung kepada Allah. Tapi kalau Al-Falaq, kita hanya sebut, aku berlindung dengan Rabbil Falaq. Satu saja. Tapi dekat Nas, aku berlindung dengan Rabbun Nas, Malikan Nas, Ilahin Nas. Ada 3. Nampak tak perbezaan dia? Okey. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, kalau dalam surah Al-Falaq kita dah belajar dulu, ada 4 kejahatan yang kita minta lindung kepada Allah. Tetapi dalam surah An-Nas, kita minta perlindungan kepada Allah hanya 1 kejahatan sahaja. Kalau kita nak bandingkan dengan Al-Falaq dengan An-Nas kan, mana lebih teruk kejahatan dia? Kita mungkin tengok kejahatan dari sudut kuantiti. Mestilah 4 jahat lebih teruk daripada 1 jahat. Betul, kalau tengok kuantitinya memang macam tu. Tetapi kalau kita melihat kepada impak, impak ni maksudnya kesan, jika kejahatan tu berlaku, kita akan dapati bahawa surah An-Nas ini, kejahatan yang kita mesti kena minta lindung kepada Allah itu lebih diutamakan daripada kejahatan yang ada pada surah Al-Falaq. Kenapa? Kerana walaupun dia 1 kejahatan, tetapi dia memberi impak kepada iman kita, memberi impak kepada takwa kita, memberi impak kepada agama kita. Tetapi surah-surah Al-Falaq tidak begitu. Namun begitu, bukanlah kita kata lepas ni jangan baca Al-Falaq. Tak. Kita dah sebut dah pada minggu-minggu sebelum ini bahawa maka apabila baca Al-Falaq, baca juga surah An-Nas. Jika kita combine dua-dua, kita gabungkan dua-dua baca, Al-Falaq pun baca, An-Nas pun baca, kita secara tidak langsung, kita telah minta kepada Allah, kita telah minta kepada Allah lindung kita daripada 5 kejahatan. 5 kejahatan. Secara tak langsung, kita telah panggil Allah itu untuk lindung kita daripada 5 kejahatan tu. Kita panggil Allah 4 sifat. 4 sifat Allah kita panggil.
Contohnya kita kata, kita minta lindung daripada 5 kejahatan kan? Kita gabung Al-Falaq dengan Nas. Kita panggil lah, Allah itu Rabbul Falaq, Allah itu Rabbun Nas, Allah itu Malikin Nas, Allah itu apa? Ilahin Nas. Kita panggil 4 sifat Allah. Jadi kalau kita gabung kedua-dua surah itu. Jadi moga-moga pengenalan ini, latar belakang, hubung kait surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ini, kita telah mendapat sedikit sebanyak maklumat. Oh, patutlah dia disusun sebelah-sebelah. Rupa-rupanya walaupun dia sebelah-sebelah, dia bukanlah, maknanya dia ada hubungan pertalian yang rapat. Sekejap lagi, saya akan tunjukkan kepada semua bahawa walaupun surah An-Nas ini surah yang ke-114, surah yang paling terakhir dalam Quran, ia masih lagi mempunyai pertalian yang rapat dengan surah Al-Fatihah, surah nombor 1. Kan? Jadi kalau kita baca Quran kan, kalau kita baca Quran, mula surah Al-Fatihah, kita nak khatam sampai dah surah An-Nas kan, kita nak khatam Quran. Sebenarnya, kalau kita baca surah-surah dalam Quran, dia mempunyai pertalian. Dia tidak terputus sebenarnya. Bukan Al-Fatihah tu lain, An-Nas tu lain. Petang ini, kita akan buktikan bahawa rupa-rupanya walaupun di surah terakhir, dia mempunyai pertalian yang rapat dengan surah yang pertama. Walaupun muka surat sangat berbeza. Kalau kita tengok surah Fatihah, kita buka Quran, muka surat nombor 1 kan. Kita buka kan, awal-awal kan. Lepas tu kalau kita buka surah An-Nas ni, kita jumpa muka surat 604. Ui, jauhnya. Muka surat nombor 1 Al-Fatihah dengan muka surat 604 surah An-Nas. Tetapi muka surat 604 mempunyai pertalian yang kuat, hubungan dengan kuat pada muka surat yang pertama. Nampak tak pertalian dia? Sekejap lagi kita akan sebutkan. Kita akan buktikan pada tuan-tuan dan puan supaya kita sangat suka baca Quran. Kita dapat merasai Quran ni dia bukan kitab-kitab yang macam biasa. Suka-suka letak muka surat dia, suka-suka letak chapter-chapter dia, suka letak bab-bab. Tak. Penyusunan surah-surah dalam Quran mengikut pendapat yang kuat, dia adalah wahyu dari Allah. Dia adalah wahyu berdasarkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan lagi. Baik. Kalau kita nak tengok perkaitan lain, tadi kita ambil berapa? Kita ambil 6 hubung kaitkan surah Al-Falaq dengan Nas. Saya nak ambil yang, saya nak cuba kaitkan pertalian yang lain Al-Falaq dengan An-Nas. Maksud dia macam ni. Tuan-tuan dan puan, masih ingat lagi tak ayat terakhir surah Al-Falaq apa? Ayat terakhir surah Al-Falaq kan, kita minta Allah lindung daripada apa? Min syarri hasidin idza hasad. Daripada yang mendengki apabila ia mula menunjukkan kedengkian dia. Okay, kita dah belajar pada kelas-kelas yang lepas. Okey. Tetapi jika kita gabungkan ayat terakhir surah Al-Falaq dengan surah An-Nas, kita akan dapati pertalian lain. Pertalian dia apa? Kita akan dapati kalau surah Al-Falaq, kita minta lindung kepada Allah daripada orang yang hasad, orang yang dengki. Tuan-tuan nak tahu tak? Dalam surah An-Nas, Allah memberitahu kepada kita, wahai manusia, korang semua nak tahu tak siapakah makhluk yang paling dengki sekali kepada manusia. Dalam Al-Falaq, kita disebut umum saja. Minta lindung daripada makhluk orang yang dengki apabila dia mula menunjukkan kedengkian dia kan. Maka surah An-Nas, Allah bagi tahu kepada kita, wahai manusia, kalau korang semua nak tahu kan, siapakah makhluk yang paling dengki yang ada di alam semesta ni, tambah lagi kau manusia, nak tahu tak siapa yang paling dengki kepada engkau? Dalam surah An-Nas, Allah telah menyebutkan kita ada satu makhluk tu, dia sangat dengki kepada manusia sampai bila-bila. Jadi nampak tak hubung kait dia? Maknanya surah An-Nas ni, Allah memberikan jawapan kepada kita semua, siapakah makhluk
yang kita minta lindung kepada Allah yang dengki tu. Maka surah An-Nas kita akan belajar juga tentang kejahatan yang kita minta lindung daripada surah An-Nas ini. Kejahatan itu dilakukan. Kejahatan itu dibuat oleh makhluk yang sangat dengki kepada manusia. Siapa makhluk paling dengki kepada manusia? Manusia dengan manusia tu al-maklum. Kita sedia maklum. Tetapi yang paling dengki sekali kepada manusia ada dalam surah An-Nas. Siapa dia? Syaitan. Jadi kita akan belajar. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan dan puan, nampak tak perkaitan antara Al-Falaq dengan An-Nas? Jadi surah An-Nas ni kita akan belajar nanti, kita akan gali dia, kita akan kupas tentang makhluk yang paling dengki kepada manusia, yang dia buat dengki tu, cara dia dengki pada kita tu, dahsyat dengki dia tu. Dia dengki pada kita, dia nak bawa kita supaya kita tukarlah agama. Dia beri impak kepada, dia cara dia dengki pada kita, dia tak nak kita masuk syurga. Dia dengki pada kita. Tahu makhluk yang dengki ni pada kita ni, bahaya tau. Kalau manusia dengki dengan dengki ni, mungkinlah kalau dia dengki tu macam sekadar macam bagilah bisnes dia ini dia jadi tak untung. Kan contohlah, kan biarlah dia jatuh pangkat, biarlah nama dia buruk. Mungkin pada hal duniawi. Tetapi dalam surah An-Nas, makhluk yang dengki ni, dia akan bawa kita jangan masuk dalam syurga. Dia akan bawa, dia dengki pada kita ni, dia nak bagi kita semua ini menjadi ahli-ahli neraka. Dahsyatnya dengki dia. Kita akan belajar dalam surah An-Nas. Baik, kita lanjutkan lagi. Okey, surah An-Nas, saya minta buka muka surat nombor 2. Okey, dalam surah An-Nas, apakah tema al-mihwar dia? Tema surah An-Nas ini dia sama macam surah Al-Falaq. Dia sama macam surah Al-Falaq, cuma bezanya dalam surah An-Nas dia temanya tentang melindungi daripada kejahatan. Tapi bukan banyak jahat. Satu jahat yang berpunca daripada sumber dalaman. Kejahatan tu dia ada pada kita. Kejahatan tu dia ada dekat dengan kita. Dia bukan dibuat oleh manusia. Kejahatan tu dia dekat dengan kita. Sumber tu daripada kita. Kita boleh kawal dia. Baik, itu temanya. Baik, kita pergi kepada perkara-perkara utama yang ada dalam surah An-Nas. Yang ini dia sama macam surah Al-Falaq. Saya tak perlu terangkan sebab kita dah belajar dalam surah Al-Falaq. Okey, sebab dia sama saja dia punya maklumat dia. Dalam surah An-Nas ni, kita akan belajar tentang perkataan a'udhu. Kita akan belajar dengan siapa yang kita minta lindung, al-musta'azu bihi. Lepas tu kita juga belajar tentang al-musta'azu minhu, perkara yang kita minta lindung kepada Allah. Okey, kita terus pergi kepada kandungan surah. Kita pergi kepada sinopsis utama surah ini. Jom buka muka surat nombor 4. Okey, buka muka surat nombor 4. Okey, tengok muka surat nombor 4 dalam nota. Okey, kalau siapa yang tak dapat nak tengok nota, tetap boleh tengok depan skrin ni. Saya buat nota ringkasan dia. Okey, tengok kandungan surah. Kita belajar kandungan dulu. Jadi kita masuk ayat by ayat. Kita kenalan dulu. Secara tak langsung, kita belajarlah ayat. Okey. Okey. Muka surat nombor 4 dah buka. Okey, kita tengok kandungan surah ni. Baik. Surah Al-Falaq telah kita surah An-Nas yang kita belajar ni, dia semua sekali ada berapa ayat? Dia ada 6 ayat. Daripada 6 ayat tu, kita boleh pecah-pecahkan dia. Kita boleh letak tajuk-tajuk yang kecil. Daripada 6 ayat tu, kita pecahkan dulu 3 ayat yang pertama. 3 ayat yang pertama, dia berkait rapat dengan sifat pemberi perlindungan. Maksud dia, ayat 1, ayat 2 dengan ayat 3, ia berkaitan tentang Allah yang kita minta Allah tu beri perlindungan kepada kita. Itu dia punya cerita ayat tu.
Cerita ayat 1, ayat 2 dan 3 dia berkaitan tentang Allah yang memberi perlindungan kepada kita daripada kejahatan yang ada dalam surah An-Nas. Okey, Allah yang memberi perlindungan kepada kita ini disebutkan sendiri oleh Allah ada 3 nama yang merunjukkan kepada 3 sifat bagi pemberi perlindungan tu. Okey, sifat yang pertama adalah terletak pada ayat pertama iaitu Rabbun Nas. Okey, nampak tak? Ayat pertama adalah sifat pemberi perlindungan yang pertama. Dalam nota tu dia kosongkan. Kena tulislah pada ayat pada mana-mana ayat. Okey. Sifat kedua yang ada pada pemberi perlindungan yang kita minta lindung daripada kejahatan itu adalah Malikin Nas. Dia adalah penguasa bagi manusia. Kalau tadi Rabbun bagi manusia, yang kedua, sifat kedua adalah penguasa Malikin Nas, penguasa bagi manusia. Okay. Kemudian sifat pemberi perlindungan yang ketiga yang ada pada Allah yang memberi perlindungan itu terletak pada ayat yang ketiga. Apa dia? Ilahin Nas, iaitu yang kita minta lindung daripada kejahatan pada surah An-Nas ini, kita minta lindung Tuhan yang kita panggil, yang kita seru itu adalah merupakan sembahan bagi semua manusia. Okay, itu pada ayat nombor 3. Okay, ini pengenalan kepada kandungan surah. Sekejap lagi, insya-Allah kita akan masuk kepada perinciannya, kita akan masuk pada tafsirannya. Ayat 1 makna apa? Kupasan dia. Ayat 2 kupasannya apa? Ayat 3 kupasannya apa? Tapi untuk cerita kandungan dulu, sinopsis ringkas dia, ayat 1, ayat 2, ayat 3 surah An-Nas berkait tentang sifat-sifat Tuhan yang memberikan perlindungan. Ada 3. Okay, kemudian maklumat ni boleh jumpa pada muka surat nombor 4 ya, dalam nota. Muka surat nombor 4 ada. Okey, jumpa ya. Okey. Kemudian kita pergi kepada ayat berikutnya. Okey. Dalam surah Al-Falaq kita akan mendapat jawapan kejahatan apa yang kita minta lindung kepada Allah yang mempunyai 3 sifat tadi tu. Pada ayat 4 kita jumpa kejahatan tu apa. Rupa-rupanya kejahatan yang kita sangat takut, ya, yang boleh beri kesan kepada agama adalah kejahatan yang datangnya daripada satu makhluk, yang makhluk ini digelar dia sebagai al-waswas, iaitu apa? Pemberi waswas. Rupa-rupanya kejahatan yang memberi kesan kepada iman, yang memberi kesan kepada agama yang kita sebut awal-awal tadi adalah waswas yang dilakukan oleh pemberi waswas. Sebab waswas ini dia tak akan berlaku kalau tak ada yang mendatangkan waswas. Maka yang mendatangkan waswas, yang memberikan waswas ataupun pengwaswas itu dinyatakan pada ayat nombor 4. Maknanya kejahatan yang satu-satu kejahatan yang kita minta lindung kepada Allah dalam surah An-Nas itu adalah minta Allah lindung daripada kejahatan pemberi waswas itu. Siapa tu pemberi waswas? Dalam surah An-Nas kita akan dapat ada 2 pemberi waswas. Sekejap lagi kita akan ulas. Okey. InsyaAllah dalam usulan kita akan jumpa. Mesti tuan-tuan tanya-tanya. Kak dia tertanya, 2 pemberi waswas? Okey, ada 2. Tapi yang utamanya adalah pada ayat 4, iaitu al-waswas. Okey, itu ayat 4. Kemudian tinggal lagi berapa ayat? Kita ada lagi 2 ayat.
Sebab keseluruhan ayat An-Nas ni dia ada 6. Tapi baru 4 ayat. Ayat 5 dengan ayat 6 ni cerita pasal apa? Okey. Ayat 5 dan 6 ni dia cerita tentang perincian pemberi waswas tadi tu. Okey, dan nota tak ada. Tapi tu tak kena tulislah. Nota tak ada, tapi dia ada pada ayat. Dia ada pada ayat tu. Cuma tuan letakkan dia punya isi penting dia. Ayat 1 pasal apa, ayat 2 pasal apa, ayat 3 pasal apa, ayat 4 pasal apa kan. Tulis kat situ. Dia punya tajuk-tajuk kecil-kecil dia. Supaya nanti senang nak hafal dan senang nak sampaikan. Boleh faham. Okey. Jadi, ayat nombor 5, ayat yang berikutnya, kandungan berikutnya, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, soalannya kita belajar macam ni. Tadi kita belajar, rupa-rupanya kejahatan yang kita minta lindung kepada Allah ni adalah pemberi waswas itu. Tapi Allah Ta'ala terangkan sebenarnya pendetilan tentang pemberi waswas tu dia siapa? Dia buat apa? Sebab tu kandungan surah An-Nas ini kita pergi kepada perincian pemberi waswas itu. Perincian pemberi waswas itu kita fahamlah dia adalah syaitan, betul. Tapi apa sifat dia? Ciri-ciri dia apa? Nombor 1, kita akan belajar nanti ada satu ciri pada pemberi waswas tu. Dia ada satu sifat dia. Dia ada satu ciri dia. Nak tahu ciri dia apa? Ada pada ayat nombor 4. Ciri kat situ, tulislah kalau nak tulis kat situ. Cirinya adalah Al-Khannas. Al-Khannas. Kan ayat 4 tu dia ada perkataan min syarril waswasil khannas. Khannas itulah perkataan kalimah khannas tu. Wajib al-gunakan huruf kha, baca kha pedas sikit. Yang ada tanda kha tu. Khannas, khannas itu adalah ciri yang ada pada pemberi waswas. Okey, itu maklumat dia. Ayat nombor 5, Allah nak cerita pada kita bahawa yang pemberi waswas tu, kalau nak tahu kejahatan tu dia akan buat dekat mana, kejahatan itu dia akan buat dekat mana. Tu dicerita pasal tempat. Tempat pemberi waswas tu attack kat mana. Maksudnya pemberi waswas tu dia akan kejahatan tu dia berada kat mana dia akan buat. Okey, dalam surah An-Nas kita akan belajar nanti pada ayat yang kelima. Ayat kelima ni menceritakan tempat mana dalam tubuh badan manusia ni pemberi waswas tu dia akan attack kat mana. Kejahatan tu kena kat mana. Kena kat mata ke? Kena kat kepala ke? Kena kat badan ke? Kena kat tangan ke? Kalau kita baca surah Al-Falaq, kalau orang sihir, mungkin ada orang tu boleh jadi gila otak dia, kena pada otak dia. Mungkin pada badan dia rasa panas, mungkin pada badan dia, betul tak? Mungkin dia jadi lumpuh pada kota badan dia. Tapi kejahatan surah An-Nas ada tempat dia. Tempat yang dia attack tu, itulah kekuatan yang ada pada manusia. Kekuatan manusia tu ada dalam surah An-Nas. Maka dekat situlah pemberi waswas itu dia akan selalu waswaskan manusia. Tempat tu apa? Ayat 5. Tempat tu adalah di dada manusia. Kita akan baca nanti ayat nombor 5. Kenapa dia sebut dada? Nanti kita akan ulas insya-Allah sampai pada ayat nombor 5. Dan ayat terakhir sekali Allah menyebutkan bahawa siapa pembantu. Rupa-rupanya pemberi waswas tadi dia ada kawan-kawannya yang lain yang tolong dia juga untuk attack manusia tu. Sebab dia tak cukup dia saja, dia ada pembantu dia. Bahaya rupa-rupanya ya. Dia bukan sekadar
al-waswas tu saja, pemberi waswas tu, tetapi dia juga menghantar rakan-rakannya yang lain yang kita nampak depan mata kita. Siapa dia? Minal jinnati wan nas. Itu ayat 66. Jelas kat situ. Dia punya perincian dia. Sebenarnya kita dah masuk ayat. Tapi kita cerita dulu kandungan ayat dia, sinopsis ayat. Supaya kita nampak cara nak belajar tu macam mana. Okey, makna dia, kalau kita habis belajar surah An-Nas ni, kita akan dapat belajar tentang 3 sifat Allah yang memberikan perlindungan kepada kita. 3 sifat Allah kita akan dapat belajar setelah habis belajar surah An-Nas. Lepas tu kita akan dapat belajar surah An-Nas ini tentang ada satu kejahatan. Kejahatan ni sangat berat jika dia berlaku kepada An-Nas, kepada manusia. Lepas tu pula dalam surah An-Nas ni kita akan dapat belajar nanti tentang apa ciri ataupun apa karakter pemberi waswas tadi. Lepas tu pula dekat mana pemberi waswas tu dia akan memasukkan waswas dia. Lepas tu pula pemberi waswas tadi, adakah dia berseorangan? Tak, dia ada pembantu-pembantu dia. Inilah maklumat yang ada dalam surah An-Nas. Dah jelas, dah dapat tangkap dah maklumat ni. So lepas ni kalau baca surah An-Nas, dah dapat tak penghayatan? Boleh faham tak? Maksudnya kalau baca surah An-Nas kan selama ni kita baca sampai pejam mata kan. Entah apa pun kita tak ingat. Ayat pertama ni masuk apa ya? Ayat kedua tu apa ya? Ayat 3 sampai ayat 6 kan. Sebab kita hafal. Tapi kalau kita faham, dia akan lagi kuatkan hafalan. Dia akan memantapkan pemahaman kita. Kalau kita dengarnya surah An-Nas orang baca, lepas ni kita dah seronok dah. Dengar surah An-Nas baca kan. Selama ni mungkin kita hanya kata tu surah dia pendek, sebab tu surah tu kita faham. Sebab tu kita seronok kalau sembahyang belakang imam, yang surah tu kita hafal. Betul tak? Kita pun hafal. Tapi lepas ni bukan sekadar hafal. Kita faham imam tu baca kuat untuk makmum dengar. Itulah kesilapan kita, kekurangan kita. Imam tu baca kuat untuk makmum dengar. Tapi makmum ni buat tak dengar aja. Bukanlah dia dengar. Tapi hatinya entah ke mana berjalan. Sebab apa? Dia enggak faham imam tu baca apa. So lepas ni, imam baca surah Al-Falaq dengan An-Nas kan. Kita dah dapat tangkap dah tentang surah An-Nas. Sebab tu inilah tujuan besar, tujuan utama kita belajar surah An-Nas. Moga-moga dah jelas dan faham kandungan yang ada pada 66 ayat surah An-Nas. Kita belajar latar belakang dia, kita masuk kepada kandungan umum dia, lepas tu baru kita masuk pada perincian ayat by ayat. Ayat 1 apa, ayat 2 sampailah ayat yang ke-6. Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, kalau tengok dekat nota tu, saya tunjukkan dekat nota tu. Okey ya. Kalau kita baca dekat nota, sekejap. Kita tengok dekat nota. Mana nota? Okey, tengok dekat nota sekejap. Okey. Muka surat nombor 4. Okey, kalau saya paparkan nota yang 22 muka surat, cuba tengok ya. Okey. Tuan-tuan jumpa tak dekat bawah tu? Tuan-tuan bacalah. Maklumat ni ada dalam nota tu. Okey, kita baca dekat sini kan. Jumpa tak muka surat nombor apa? Nombor 4 tu. Kita akan jumpa perkataan berkata Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Kalau tuan-tuan nak tulis, tuan-tuan tulis. Ini kitab tafsir. Sebab tu tuan jumpa kat bawah tu nota kaki kan. Dalam nota kaki ke bawah tu saya sebutkan. Abu Bakar ni dia kitab tafsir apa? Kitab tafsir Al-Aisar At-Tafathir. Ni kitab tafsir. Jadi kata beliau, yang ni pengenalan surah An-Nas ni, beliau kata, dia kata surah An-Nas ni ada satu kejahatan je dia cakap. Tetapi dia cakap, kejahatannya lebih bahaya daripada keempat kejahatan yang ada surah Al-Falaq. Kerana apa? Kerana kejahatan itu berkaitan dengan hati. Jadi kejahatan yang kita minta lindung kepada Allah ni apa?
adalah kejahatan yang ada pada hati kita. Semua orang ada hati tak? Semua orang ada hati. Ada hati kan? So dekat hati kita itulah kejahatan itu dia akan datang pada setiap saat. Dia tidak berhenti. Saat pertama, saat kedua, saat ketiga, saat keempat, saat semua kejahatan dia akan datang selalu pada kita. Selagi nyawa kita dikandung badan, selagi itulah di hati itulah akan dimasukkan was-was. Apa tu was-was? Macam mana nak kawal was-was itu? Ini yang kita akan belajar insya-Allah dalam pengisian pada pengisian ini pada setiap hari Khamis. Insya-Allah. Baik, kita lanjutkan lagi dengan maklumat berikutnya. Okey. Surah ini, kalau orang tanya sebab apa, kalau ada yang pihak bertanya sebab apa surah ini turun, jawapan dia sama macam surah Al-Falaq. Jadi saya tak perlu nak ulang balik. Rujuk nota surah Al-Falaq, sebab turun surah An-Nas ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebab yang sama macam turunnya surah Al-Falaq. Itu jawapan dia. Kemudian, apa kelebihan surah An-Nas ni? Sebab tu kalau tengok dekat nota, tak ada pun maklumat tentang kelebihan surah An-Nas. Jawapannya, kelebihan surah An-Nas ni dia sama je macam kelebihan surah Al-Falaq. Oleh yang demikian, nak tahu kelebihan surah An-Nas ni apa? Kena rujuk nota surah Al-Falaq yang mana kita telah sebut. Surah An-Nas ni kelebihan dia sama macam surah Al-Falaq. Kelebihan pertama apa? Surah ni sangat berbeza dengan surah-surah yang lain. Lepas tu kelebihan surah An-Nas ini dia adalah sebagai zikir yang kita baca, doa yang kita baca boleh melindungi kita. Okey, dalil dia apa? Hadis dia apa? Itu kita rujuk dalam nota surah Al-Falaq. Kemudian kita telah sebut pada 2 kali minggu lepas, surah An-Nas kena baca sekali dengan surah Al-Falaq. Jangan tinggal. Lepas tu kalau nak baca bila? Bila nak kena amal? 3 perkara. Selepas salat fardu kena baca, waktu pagi kena baca, waktu petang kena baca, sebelum tidur pun kena baca. Nak tahu setiap 3 tempat, 3 waktu ni dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, kena rujuk nota dalam suratul Falaq. Jadi saya tidak akan mengulangi semula secara terperinci. Jadi siapa yang terlepas tu kena tengok balik video rakaman surah Al-Falaq dan kena tengok balik nota dalam surah Al-Falaq. Kan? Kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama, kedua dan ayat yang ketiga. Jadi saya minta jasa baik semua sila buka muka surat nombor 5. Buka muka surat nombor 5. Okey, tengok nota muka surat nombor 5. Kita baca dulu ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Maknanya sekarang pukul berapa? Ada dekat 4 dan 4:10 minit. Kita akan mulakan untuk kita memahami ayat by ayat. Okey, ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ketiga. Kita jalan sekali, tapi kita perincikan juga setiap ayat tu, tapi sebab dia topik yang sama, dia berkaitan tentang sifat-sifat pemberi perlindungan. So kita baca ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat pertama. Ayat kedua, malikin nas. Ayat nombor 3, ilahin nas. Kita jumpa apa? Kita jumpa 3-3. Kita jumpa perkataan An-Nas ada pada ayat pertama. Ayat kedua jumpa juga An-Nas. Ayat ketiga jumpa juga An-Nas. Jadi dekat An-Nas tu
kena didengungkan 2 harakat sebab dia adalah wajibal gunnah, wajib didengungkan 2. Rabbin nas, malikin nas. Lepas tu sin tu kena dibunyikan dia. Ilahin nas. Okay, tu kita bukan nak ajar tajwid lah, tapi perlu juga mengambil kira tentang tajwid. Baik. Ayat pertama maksud apa? Ayat pertama boleh tengok muka surat nombor 5, dia punya terjemahan dia, ataupun boleh tengok depan skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Qul, katakanlah. A'udzu, aku berlindung. Bi, dengan. Rabbi, Rabb, ataupun Tuhan. Rabbi tu Tuhan, tapi saya lebih suka menterjemahkan dia dengan Rabb. Bi, dengan. Rabb, Rabb ataupun Tuhan. An-nas, manusia. An-nas ni tak perlu terjemah, semua fahamlah. An-nas, manusia. Jadi ayat pertama ni, kalau kita baca secara langsung, maksudnya Allah perintahkan Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad. Okey, kenapa katakanlah wahai Muhammad? Sebab surah ni turun, permulaannya khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, sampailah kepada kita, seolah-olah ayat 1 ni Allah Ta'ala menyuruh kita juga membacanya, menyebutnya seperti mana Allah pernah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau nak tadabbur ayat Al-Quran, kita kena letakkan diri kita dengan ayat ini, bahawa setiap ayat Quran yang kita sedang baca, yang sedang kita belajar, adalah ditujukan untuk kita. Jangan letakkan bahawa ayat ni bukan untuk saya ni, ayat ni berkaitan dengan Rasul. Memanglah, tetapi pengajarannya adalah untuk kita. Jadi perkataan qul, walaupun terjemah dia katakanlah wahai Muhammad, tetapi ayat ni memberi makna teladan kepada kita seperti Allah suruh kita berkata. Jadi Allah kata qul. Qul tu katakanlah, Allah perintahkan Nabi berkata. Tapi kalau kita baca ayat Quran, pengajaran untuk kita. Seolah-olahnya Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah. Kalau saya Yusuf, Allah kata, katakanlah wahai Yusuf. Jadi kalau tuan-tuan nama Fatimah, qul. Jadi kalau kita baca tu, seolahnya Allah kata, katakanlah wahai Fatimah. Sebab itu kita ambil teladan. Jadi kalau kita boleh letak diri kita macam tu dengan ayat Quran, kita rasa dekat dengan Allah. Jadi kita akan ambil perhatian apa yang Allah suruh. Lepas tu hujung dia itulah baru datang kepada buah tadabbur tu adalah saya kena buat apa lepas ni. Tu datang kemudian. Tapi sebab tu kalau nak datang penghayatan, kita nak berbicara dengan Allah, sebab Al-Quran adalah kata-kata Allah, firman Allah, perkataan Allah, maka kita kena letakkan setiap ayat tu dengan diri kita. Allah Ta'ala cerita kepada kita. Okey. Okey, kemudian katakanlah. Jadi kalau saya baca ayat ni, saya dapat tangkap, saya faham seperti Allah mengatakan kepada saya qul. Walaupun memanglah untuk Nabi Muhammad, tapi pengajaran dia seolah Allah kata pada saya qul. Allah kata katakanlah wahai Yusuf, Allah kata a'udzu, aku berlindung. Allah kata cakap, sebut, ucapkanlah aku berlindung. A'udzu. Berlindung dengan siapa? Nak berlindung, nak minta pertolongan siapa? Bi, dengan. Rabbi, Rabb, iaitu Tuhan. Siapa dia? Rabb kepada siapa? Rabb siapa? Rabb kepada An-Nas, iaitu manusia. Jadi waktu saya baca ni, saya, tuan-tuan dan puan-puan, termasuk di dalam An-Nas. Okey, termasuk di dalam An-Nas. Okey, kita An-Nas mempunyai Rabb. Jadi kita minta perlindungan
daripada kejahatan yang ada dalam surah An-Nas ini sudah pasti kepada Rabb manusia, itu kepada Tuhan manusia. Okay, itu ayat pertama. Kita fahamlah secara langsungnya macam itu. Dan masih ingat lagi tak waktu kita belajar Al-Falaq, saya telah terangkan apakah misis ataupun apakah sebenarnya di sebalik makna kul ini kita dapat belajar apa? Di sebalik perkataan kul itu. Maka telah pun dijelaskan maklumat ini. Okey, sekejap. Okey. Sekejap Kita pergi pada ni dulu. Okey. Ingat balik surah Al-Falaq. Okey. Kalau kita jumpa perkataan kul kan, orang kita selalu sebut 3 kul, 3 kul, 3 kul. Memanglah kita sebut kul. Tapi faham tak kul tu apa? Kul adalah kalimah yang berbentuk perintah. Lepas ni kita boleh ubahlah. Kita kata percakapan kita, awak dah baca ke surah 3 perintah? Besok bertanya-tanya, 3 perintah? 3 perintah apa? 3 perintah untuk membaca, 3 perintah untuk sebutkan, untuk ucapkan. Oh, cakaplah kul. Kul tu bahasa Arab. Tetapi di sebalik makna kul itu, dia adalah perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Kalau perintah dari Allah, waktu kita baca ayat ini, maknanya nak ikut ke tak nak ikut. Walaupun perintah tu dia tidaklah berbentuk wajib, kena baca An-Nas tu. Tetapi kita fahamkan, kalau Allah perintah, tentu ada kebaikan pada apa yang Allah perintah. Tapi dalam perintah dalam surah An-Nas ini adalah perintah untuk memohon perlindungan. Kalau Allah itu yang jadikan segala-galanya, dia sendiri yang perintah kita minta lindung, maka patut ke kalau kita tak minta lindung kepada Allah daripada kejahatan itu? Jadi hikmah di sebalik penggunaan perkataan kul ini, kalau kita kaitkan dengan Rasulullah SAW, kita dapat 2 maklumat ini. Kita dapat 2 maklumat ini yang kita dah belajar pun sebenarnya dekat surah Al-Falaq. Jadi di sebalik perkataan kalimah kul ini, antara hikmah yang dapat kita belajar, perkataan kul, kalimah kul ini, dia adalah satu perintah dari Allah untuk kita mengucapkan, maknanya membacalah surah An-Nas itu. Kemudian sudut lain, dari sudut perkataan kul ini, ia membuktikan bahawa yang Rasulullah nak baca ni, a'udzu birabbin nas malikin nas tu, semuanya adalah datang dari Allah. Datang dari Allah sebab Allah perintah. Kalau Allah perintah, maknanya datang dari Allah. Secara tak langsung, siapa yang dapat perintah dari Allah, macam mana Nabi boleh dapat perintah dari Allah? Sudah tentu ia mempunyai tiket, dia mempunyai jawatan sebagai seorang Rasul. Itu secara tidak langsung dia. Tapi kalau untuk kita pula, dia punya pengajaran, mesej di sebalik kul ini, ia adalah perintah dari Allah. Ni perintah dari Allah ni. Ni perintah dari Allah ni. So kalau Allah suruh, kan pasti ada sebab. Kena ingat sampai bila-bila. Apa sahaja yang Allah suruh, pasti ada sebab. Pasti ada kebaikan. Tidak ada di alam ini, dekat dunia ni, dalam hidup kita, yang Allah perintah itu sia-sia. Tidak ada. Mesti untuk kebaikan semua makhluk dia. Jadi perintah kena buat apa tu? Itulah ada pada perkataan a'udzu, aku berlindung. Itu pada kul. Kemudian apa kelebihan a'udzu? Perkataan a'udzu telah dijelaskan pada surah Al-Falaq. Perkataan a'udzu, aku berlindung. Perkataan aku berlindung ni sebenarnya dia merupakan
perkataan kalimah yang sangat Allah suka. Sebab tu kita telah ulas dalam surah Al-Falaq yang lalu, siapa yang suka menyebut kalimah a'udzu, perkataan a'udzu ke ataupun perkataan daripada perkataan ainza tu, ainza a'udzu tu berlindung tu, dia akan dapat 3 perkara ni. Ini telah pun saya jelaskan pada kelas yang lalu. Kemudian ini yang penting. Pentingnya apa? Apa makna Rabbin Nas? Tengok tak? Tengok ayat dia. Cuba tak perkataan Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Rabbin Nas. Apa makna Rabb kat sini? Sebab tu sukalah diterjemahkan dengan kalimah Rabb. Rabb pula. Apa? R-A-B-B. Rabb. Sebab Rabb. Tapi terjemahan banyak terjemah dia Tuhan. Tapi elok kekalkan dengan perkataan Rabb kat sini. Apa makna Rabb dekat sini? Rabb kat sini itu apa? Memanglah tentang Allah. Tapi Rabb ni apa? Okey. Tengok, kena buat penambahan sikit maklumat. Tak ada nota. Okey, tiada di dalam nota. Tapi saya minta buat penambahan. Okey. Siapa yang ada buku Al-Fatihah, dia adalah maklumat ni. Tapi tak apa. Kita bincang dulu sudut bahasa Arab. Kenapa kita perlu belajar Rabb itu? Baik. Pertama, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, tuan-tuan dan perempuan ya, tulis dulu. Rabb adalah salah satu nama Allah. Tulis dulu. Rabb adalah salah satu daripada nama-nama Allah Al-Husna. Kena tulis, itu maklumat penting. Apa makna Rabb? Rabb ini adalah salah satu nama-nama Allah Al-Husna. Okey. Rabb, okey, perkataan Rabb dari sudut bahasa. Kita bincang dari sudut lughatan dulu. Dari sudut pengguna, sebab Quran kan dari bahasa Arab. Jadi dari sudut bahasa Arab, perkataan Rabb ini dari sudut bahasanya, ia membawa beberapa makna. Okey, kena faham ni dulu sebab nanti senang faham kenapa Allah sebut Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Kena faham Rabb tu. Baik, dari sudut bahasa Arab, perkataan Rabb ini kata Al-Imam Tabari. Dalam tafsir Tabari dia kata perkataan Rabb ini dari sudut bahasa orang Arab selalu sebut, dia boleh membawa makna pertama, As-Sayyid, maksudnya tuan yang ditaati. Bos lah, macam bos who. Itu adalah Rabb bahasa Arab. Bahasa Arab kalau dikata tuan yang kena taat, yes tuan, yes tuan, dia gunakan perkataan, dia kaitan dengan perkataan Rabb. Bunyi, saya kena hapuskan dulu bunyi. Okey, kita jelas kat situ. Okey, dari sudut bahasa Arab, perkataan tuan yang perlu ditaati, kita kata yes ma'am, yes boss, kita kata tuan kan. Arab guna Rabb. Okey, tuan yang ditaati. Kalau banyak-banyak tuan yang kena taati, ada perkataan Rabb, perkataan Rabb. Dan kadang-kadang perkataan Rabb ni juga digunakan dalam bahasa Arab adalah yang memperbaiki sesuatu urusan. Kalau dia memperbaiki sesuatu urusan, kan, itu dipanggil Rabb juga. Lepas tu pula, dari sudut bahasa Arab, perkataan Rabb ini dia adalah pemilik kepada sesuatu. Kita panggil owner lah, owner. Tuan punya, pemilik. Owner, tuan punya, tu pun bahasa Arab dia panggil Rabb. Dari sudut maksudnya Rabb ini dia memanglah nama Allah. Tapi kalau kita baca Quran, kan, kita tidak boleh terus terjemah perkataan Rabb, Rabbah tu kepada Allah. Tak, kena faham macam tu. Penggunaan Rabb di dalam Quran tidak semua dia merujuk kepada Allah. Kena faham kat situ. Okey, kalau dia tidak merujuk kepada Allah, dia membawa makna apa? Kadang-kadang bermakna tuan yang ditaati, pemilik kepada sesuatu, yang memperbaiki sesuatu, tu dia panggil Rabb. Sebab tu kalau kita ada guru kita, dia dipanggil Murabbi.
Murabbi ni adalah yang pendidik kita, yang mendidik kita. Seperti perkataan Rabbi. Kalau cerita tentang pendidikan, education, kan? Mendidik ni dia panggil tarbiyah. Bahasa dia panggil tarbiyah. Tarbiyah tu maksudnya apa? Mendidik. Jadi dari sudut bahasa perkataan Rabb itu, itulah maknanya. Okey, jalan kat situ Okey, tetapi jika kita jumpa perkataan Rabb itu, dia merujuk kepada Allah. Ingat dalam Quran tidak semua perkataan Rabb dia merujuk kepada Allah. Kadang-kadang perkataan Rabb diguna juga kepada manusia yang lain. Kena faham kat situ. Jadi kalau guna pada manusia yang lain, dia akan pergi kepada makna bahasa ni lah. Okey. Tetapi jika perkataan Rabb itu dikaitkan dengan Allah, macam dalam surah Al-Fatihah tu Rabbil Alamin, dia akan membawa makna ni. Ni makna ni. Ni tuan-tuan kena salin lah. Tuan-tuan kena salin. Tuan-tuan kena catat. Sebab tak ada di dalam nota. Okey. Perkataan Rabb, tuan-tuan kena menguasai bab ni sebab nanti kita senang nak ulas tentang kenapa ayat pertama bunyinya Rabbin Nas. Lepas tu sebut pula Malikin Nas. Lepas tu sebut Ilahin Nas. Kita kena faham dulu maklumat ini. Jadi, kalau kita jumpa perkataan Rabb di dalam Quran, dia merujuk kepada Allah, maknanya dia ada kaitan dengan makna-makna ni. Ada 3 makna yang serangkai. Ada 3 makna yang serangkai. 3 serangkai lah pada makna Rabb dikaitkan dengan Allah. Rabb, seperti mana kata Syekh Saleh Al-Uthaymin dalam tafsir Juz'u Amma, beliau dalam surah Al-Fatihah pun, Rabb ini dia boleh membawa makna pertama yang menciptakan. Yang kedua, yang memiliki segala sesuatu, dan yang ketiga, yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur segala sesuatu yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Jadi perkataan Rabb, yang kita kata Rabbin Nas, kan? Rabbin Nas, memanglah kita ada terjemah dia Tuhan manusia. Tapi kalau kita nak tulis, kalau kita nak ambil, kita ambil balik makna Rabb ni, boleh kita kaitkan dengan rububiyah. Ada kaitan dengan ni lah, yang mengatur, yang mentadbir, yang mengurus. Itu perkataan Rabb tu dia lebih tepat kalau kita terjemah ke Rabbnya, pergi kepada yang mengatur, yang mentadbir, yang menguruskan. Hanya yang ada kuasa lah yang boleh mengatur. Dia akan datang pada makna lah. Tapi Rabb ini lebih dekat dia, kita pegang, kita ambil pergi kepada makna yang mengatur, yang mentadbir, yang menguruskan. Sebab itu kalau kita baca ayat pertama tadi, kita terjemah dia, Qul a'udhu bi Rabbin Nas. Kalau kita baca terjemahan, hanya diterjemahkan Rabb itu Tuhan. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia. Ada terjemah Tuhan saja. Tapi perkataan Rabb ini, perkataan Tuhan tadi, dia lebih dekat, maksudnya makna yang lebih spesifiknya adalah Tuhan yang dia mengatur, mentadbir, menguruskan segala yang diciptakan. Jadi, apa yang diciptakan, dialah pemilik dia. Itu maksud dia macam tu, kena faham macam tu. Itu perkataan Rabb. Kena jelas ni. Maknanya kita kata yang pertama apa? Kalau saya baca yang pertama, saya akan kata pada macam ni. Saya akan kata, aku berlindung dengan yang mengaturkan, yang memelihara, yang mengaturkan semua manusia. Kat situ ayat pertama dia. Dia lebih makna, maknanya dia lebih spesifik lagi lah. Rabb ini kepada yang mengatur, mengurus, yang mentadbir segala yang telah diciptakan. Itu dia panggil Rabbin Nas. Jelas kat situ. Dah dapat dah makna kat situ. Dah dapat makna Rabb ini, dia samalah macam suratul Al-Fatihah. Selesai yang pertama. Kita pergi pada ayat kedua. Ayat kedua, kita akan jumpa perkataan Malikin Nas. Nas ni tak apa kita faham.
Tapi perkataan maliki, maliki, maliki. Maliki adalah salah satu nama Allah yang lain. Kalau tadi nama Allah yang pertama Ar-Rabbu, Rabb, ini nama Allah yang lain yang menunjukkan kepada sifat dia yang lain. Dia panggil apa? Al-Malik. Maliki adalah yang menguasai, penguasa bagi sekalian manusia. Kalau tadi yang mengaturkan, yang menguruskan, yang mentadbirkan sekalian manusia. Okey, kalau ayat kedua pula Malikin Nas, yang menguasai sekalian manusia. Kalau ada manusia-manusia yang ada kuasa-kuasa ni, tak, dalam banyak-banyak manusia berkuasa, Allah lah Malikin Nas. Macam tu. Gitu, kalau dekat Malaysia ni contoh, yang paling berkuasa siapa? Manusia yang paling berkuasa siapa? Kalau kita kata sultan, kita kata yang di Pertuan Agong yang ada kuasa kan, hebat kuasa dia sampai boleh jadikan darurat contohlah kan. Okey, kita kena taat pemerintah kita, doakan semoga raja kita, raja Allah panjangkan umur dia, Allah mudahkan urusan. Ni saya bagi contoh saja. Okey, dengan kedudukan sebagai yang Pertuan Agong kan, sebagai raja tu, betul tak? Sidang parlimen pun tak boleh nak buat. Contohlah kan, hebatnya kedudukan raja tu. Okey, kalau kita ambil raja macam di Arab Saudi, so dia punya raja apa? Raja apa yang hebat tu kan? Kan, raja kan? Tetapi kalau kita baca ayat nombor 2 ni, Allah bagi tahu kita, dalam banyak-banyak raja, kata Allah. Maka Allah kata, engkau mintalah pelindung kepada yang menguasai sekalian manusia. Maknanya kalau ada manusia ni, kalau manusia berkuasa tu tak kira lah, dia Pertuan Agong ke, dia presiden ke, dia apa. Kan? Allah lah yang menguasai raja-raja yang ada dalam di muka bumi. Maknanya kalau ada manusia di sebagai raja, Allah lah raja bagi segala raja yang menguasai sekalian manusia. Jelas tak? Faham tak? Tapi kalau manusia, kalau macam raja di dunia ni, dia terbatas saja. Dia adalah raja bagi negara dia. Dia adalah raja bagi negara dia, ada border-border lagi. Tetapi Allah tidak. Semua manusia yang duduk di buminya ini, dia adalah Malikin Nas. Jadi waktu kita panggil Allah tu, nak minta lindung daripada satu kejahatan tu, kita kata, A'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Rabb. Rabb tu siapa? Dengan yang mengaturkan, yang menguruskan, yang mentadbirkan sekalian manusia. Lepas tu pula, yang tak kira lah manusia baik ke, manusia jahat ke, semua termasuk dalam tu. Lepas tu kita kata, aku berlindung kepada Allah kan. Kita minta berlindung dengan siapa lagi? Yang mengatur manusia tu apa lagi? Yang menguasai, bukan sekadar mengaturkan saja, tetapi yang menguasai semua kekuatan tu hanya kepada Allah itu yang minta perlindungan. Lepas tu ayat yang ketiga apa? Jumpa tak perkataan ilah, ilahin nas. Ilah tu apa? Ilah tu adalah yang disembah, sembahan manusia. Maksudnya apa? Yang ilah tu, contoh akan tulislah kat situ. Yang ni saya buat bentuk ayat ringkas saja. Tapi saya tengok nota tu, ilah ni maknanya adalah Tuhan yang disembah oleh sekalian manusia. Okey, jelas tak? Tuhan yang disembah oleh sekalian manusia ilah. Jadi ilah ni tuan-tuan, dia adalah nama Allah yang ketiga yang ada dalam surah An-Nas. Okey, saya ulang balik. Nama Allah yang pertama yang ada dalam surah An-Nas, nama Allah yang mana? Nama Allah pertama tulis, ini adalah Rabbi, Rabb, nama Allah yang pertama. Okey, nama Allah yang pertama. Setiap nama Allah, dia akan merujuk kepada sifat Allah. Okey, nama Allah yang kedua ada pada ayat yang kedua. Apa dia? Al-Malik. Al-Malik tu kita baca Malikin Nas. Okey, dapat. Nama Allah yang ketiga adalah Al-Ilah. Al-Ilah. Dekat mana? Ilahin Nas. Al-Ilah. Al-Ilah ni, okay, kita ulas sikit tak Al-Ilah.
Okay, kita kena bincang dulu yang 3 sifat Allah dulu. Sebab dia ada nama Allah Al-Husna kat situ kan. Okey. Ilah. Baik. Ilahin nas yang menjadi sembahan manusia semata-mata oleh semua makhluk, oleh semua manusia. Okey, ilah ni banyak kita jumpa dalam Al-Quran. Antara ilah ni selalu kita sebut ilah ni. Walaupun kita tak baca surah An-Nas tapi kita sebut nama Allah ilah, ilah, ilah. Kat mana tahu? Dekat kalimah tauhid. Ya, tak kali sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dekat perkataan ilah, la ilah, ilah itulah yang nama Allah yang kita sebut dalam surah An-Nas tadi. Ilahin nas. Samalah. La ilaha, la ilaha. Samalah yang tadi tu. Ilahin nas. Itu ilah. Ataupun kalau ibu-ibu, tuan-tuan perempuan nak cari ayat lain yang ada nama Allah Al-Ilah, Al-Ilah, ada selalu kalau kita baca, kadang-kadang orang selalu baca ni perkataan tu, ayat tu. Wa ilahukum ilahu wahid. Bisa baca kan? Kan kita kecil dulu baca ayat ni kan. Wa ilahukum ilahu wahid. Dekat ayat tu pun ada perkataan ilah. Okey, katalah kat situ, ni sangat penting 3 ayat pertama ni. Tiga ayat pertama ni sangat penting. Sebab dia punya kejahatan tu, berat kejahatan tu, impak dia besar pada agama. Tapi kita memerlukan Allah dengan kita panggil dengan 3 namanya, dengan 3 sifat dia. Itu kena penting 3 sifat ni. Jadi ilah ni adalah salah satu nama Allah, yang mana ilah ni bermakna yang yang menjadi sembahan, yang diibadahi lah. Ilah ni tiada yang diibadahi. Okay, kita tengok maklumat lain. Okey, ada sebahagian di kalangan para ulama, mereka mengatakan kalimah Allah, kalimah Allah tu ada yang mengatakan seperti yang disebut oleh Ibn Qayyim. Beliau mengatakan Allah ini datangnya daripada kalimah ilah. Ni kalau kita belajar tentang nama Allah, perkataan Allah tu macam belajar bismillah, kalinya dari mana Allah. Kalau macam kita belajar Ar-Rahman asalnya daripada kalimah rahmat. Kalau rahmat kan, rahmat munculnya kalimah rahman. Jadi kalimah Allah dia muncul dari mana? Dia muncul daripada perkataan ilah. Ada sebagai ulama dia kata macam tu. Dia kata Allah berasal daripada kalimah ilah. Begitu. Okey. Perkataan ilah bermakna al-ma'bud. Maksudnya ma'luh itu ma'bud, yang disembah. Ilah ni maksudnya yang disembah. Jadi kalau kita masuk ayat ilahin nas, yang disembah oleh sekalian manusia, ilah tadi. Okey, dah jelas dah? Rupa-rupanya ayat 1, ayat 2, ayat 3 kita panggil, kita seru, kita memperakui, kita memuji Allah yang nak lindung kita tu. Kita panggil dengan nama pertama Rabbil Falaq. Sifat apa? Malikin Rabbil Falaq, Rabbin Nas. Lepas tu kita panggil apa? Dengan nama Malikin Nas. Yang nama ketiga apa? Sifat ketiga apa? Ilahin Nas. Itu tak faham dulu 3 nama dia. Sangat penting. 3 ayat pertama. Okey, fahamkan dulu tentang nama tu. Okey, jelas ya? Dah faham 3 nama tu. Okey. Sebelum kita pergi ayat nombor 4, dah azan dah. Okey, sebelum kita pergi ayat nombor 4, boleh tak kita melihat rahsia penggunaan nama tu? Okey, maksud dia macam ni. Ibu-ibu, tuan-tuan dan puan sekalian,
Tuan-tuan perasan tak bahawa 3 nama Allah tu Rabbu kan? Yang 3 nama Allah Rabbu, Al-Malik dengan Ilah ni sama macam dalam suratul Fatihah. Kita tengok. Yang saya buktikan. Ni saya kata tadi nak tengok hubungan antara dengan Fatihah. Okey, sekejap. Okey. Sekejap kan. Okey. Kalau kita baca surah Fatihah kan. Kalau kita baca surah Fatihah. Jumpa tak 3 nama tu? Jumpa. Sebenarnya sama. Macam dalam Al-Fatihah. Maknanya, kalau kita baca Fatihah kan, dekat Bismillah, ada nama Allah. Allah tu yang dikaitkan tadi dengan Al-Ilah. Sebab ada sebagian ulama mengatakan Al-Ilah itu, dia munculnya Allah itu daripada kalimah Al-Ilah. Ataupun Allah tu duduk kalimah Alhamdulillah. Alhamdulillah tu kalimah Allah. Perkataan nama Allah, Allah. Lepas tu kalau kita baca ayat nombor 2 dalam surah Al-Fatihah kan jumpa Rabbil Alamin. Sama tak macam Rabbin Nas? Sama je. Rabbil Alamin sama macam Rabbin Nas. Rabb yang sama. Rabbil Alamin adalah Rabbin Nas. Rabbin Nas adalah Rabbil Alamin. Sama je. Jumpa kata Rabb. Lepas tu tadi kita jumpa perkataan apa? Malikin Nas kan? Yang menguasai sekalian manusia ada dalam Al-Fatihah pada Maliki Yaumiddin. Yang memiliki hari kiamat. Dia sama macam kalau kita baca surah An-Nas, kita tak baca mim tu panjang. Kita baca Malikin Nas. Kalau dalam surah Al-Fatihah, kita baca mim tu, dia boleh baca pendek, boleh baca panjang sebenarnya. Cuma dalam Quran kita, dia ma tu dibaca panjang. Maliki. Dia sebenarnya boleh baca cara kedua, Maliki Yaumiddin. Boleh juga. Dia boleh baca Maliki Yaumiddin pun betul. Dia boleh baca Maliki. Boleh. Maliki pun boleh. Jadi kalau dibaca kiraat, kalau setengah kiraat yang diterima bacaan, kalau tuan dengar orang baca Fatihah, kalau dia baca Maliki Yaumiddin, jangan mufaraqah pula. Janganlah ulang balik solat tu. Betul Fatihah tu. Boleh juga baca macam tu. Maliki Yaumiddin boleh. Jadi kalau kita ambil kiraat yang boleh baca Maliki Yaumiddin, ma tu dipendekkan, dia samalah macam Malikin Nas. Samalah. Malik An-Nas sama dengan Maliki Yaumiddin. Sama. Kan? Malikin Nas. Sama tak macam Maliki Yaumiddin? Sama je. Okey, nama Tuhan yang sama. Maliki Yaumiddin samalah dengan Malik dalam Malikin Nas. Okey, ini bermakna ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar apa? Apa hubungan Fatihah dengan An-Nas? Nampak tak? Inilah bukti dia yang menunjukkan bahawa Al-Fatihah dia tidak terpisah dengan surah yang paling terakhir sekali. Seolah-olahnya kalau kita ambil satu tali, dia seolah-olahnya Al-Fatihah, walaupun penutup dia An-Nas, tapi dia masih dalam satu keterikatan yang kuat. Nampak tak? Maksudnya kenapa jadi macam tu? Mesti ada sebab dia, kan? Kalau dalam surah Al-Fatihah kita sebut nama Allah, Allah Rabbu dengan Maliki ataupun Al-Malik, ada juga dalam surah An-Nas. Jadi itu di antara pembuktian yang menunjukkan bahawa keterikatan, hubung kait, munasabahnya antara Fatihah dengan penutup. Itu kita nampak, kita akan dapati bahawa rupanya surah dengan surah dalam Quran ni dia bukan macam, memanglah kita faham ni surah lain, ni surah lain, ni surah lain, ni surah lain. Tapi sebenarnya dari sudut kandungan ayat dia, walaupun surah yang lain, tetapi dia semua 114 surah ni, dia tidak terpisah. Dia macam saling kait mengait. Dia tak boleh nak, dia sebenarnya dia bukanlah macam nilai-nilai, betul lah dari sudut surah tu, tapi dari sudut kandungan dia sebenarnya saling berkait dapat. Hatakan
walaupun penutup Al-Quran surah An-Nas, tetapi dia mempunyai persamaan macam surah Al-Fatihah tadi. Lepas tu tuan-tuan dan perempuan tuan-tuan dan perempuan, kita pergi kepada penutup dia. Perasan ataupun tidak, waktu kita baca ayat pertama tadi, kita jumpa Allah sebut Rabbin Nas kan? Rabbin Nas ni adalah Rabb bagi sekalian manusia. Tapi waktu kita baca Fatihah kan, kita jumpa perkataan Rabbil Alamin kan? Rabbil Alamin. Rabb semesta alam. Betul tak? Kan? Dekat surah Al-Fatihah, Allah sebut dia Rabb, dia sebut umum. Allah sebut umum. Umum apa? Allah sebut dia ini adalah Rabb semesta alam. Semesta alam. Allah sebut dia Rabb, dia yang mengatur, dia menguasai semesta alam. Betul? Tapi Allah tak, jadi dia umum saja. Tiba-tiba dekat surah yang terakhir sekali dalam Quran, Allah menyebut spesifik. Allah menyebut secara spesifik. Rabb sekalian alam tadi itu, semesta alam ni ada apa semesta alam tu? Allah itu Rabb bagi semesta alam. Ini sebut umum dalam Fatihah. Tapi Allah tak menyebut semesta alam tu apa. Rupa-rupanya dekat penutup Al-Quran, Allah menyebut Rabb semesta alam tu dalam banyak-banyak alam semesta alam tu. Apa dia semesta alam tu? Allah sebut apa? Allah sebut dia adalah Rabbin Nas. Rupa-rupanya yang semesta alam tadi dekat Fatihah Allah sebut umum, tiba-tiba penutup Al-Quran Allah kata semesta alam itu adalah An-Nas. Faham tak maksud dia? Kenapa dalam banyak-banyak semesta alam, Allah menyebut spesifik makhluk yang ada dekat semesta alam tu, Allah kata dia adalah Rabbin Nas. Dia adalah Rabb bagi manusia. Manusia di bawah tajuk semesta alam. Tapi kenapa Allah tak kata dia adalah Rabbul Malaikah ke? Kan? Tapi kenapa sebut dalam banyak-banyak makhluk dalam alam semesta tu, Allah sebut dia An-Nas. Lepas tu kalau kita perasan kan? Kalau kita perasan, Allah sebut An-Nas tu berapa kali tau? 3 kali kan? Betul tak? Dekat ayat pertama sebut Nas juga. Ayat kedua sebut Nas juga. Ayat ketiga sebut Nas juga. Dalam erti kata lain, kenapa sikit kenapa setiap kali Allah nak cerita tentang dia letak belakang dia Nas. Contohnya Rabbi An-Nas, Maliki An-Nas, Ilahi An-Nas. Kenapa Allah sebut Nas? Kenapa Allah ulang? Kenapa Allah sandarkan nama dia dan sifat dia, dia letak dia pada An-Nas. Sedangkan Allah ni Tuhan malaikat juga. Allah ni Tuhan kepada tumbuh-tumbuhan juga. Allah ni adalah Tuhan kepada apa? Kepada siapa? Tuhan kepada alam semesta juga. Tapi kenapa disebut spesifik? Dia itu Allah, dia tu Rabb kepada An-Nas, dia tu Maliki kepada An-Nas, dia tu adalah ilah pada An-Nas. Kenapa? Jawapannya kita tulislah tadi dalam tu. Jawapannya adalah menunjukkan bahawa betapa mulianya manusia ni. Kan? Betapa mulianya manusia, disebut terang-terang perkataan manusia itu An-Nas di dalam surah An-Nas. Nak menunjukkan juga kepada kita apa? Kita memang dengan Allah tak boleh nak dipisahkan. Kita dalam hidup tidak boleh tidak setiap saat, dalam setiap detik kita tidak boleh jauh dengan Allah. Sehingga kan Allah nak menyebut istimewanya manusia ni, kan, sedangkan Allah ni Rabbul Alamin. Dia, manusia termasuk Al-Alamin. Manusia dah termasuk di bawah makna Al-Alamin, alam semesta. Tapi kenapa Allah nak sebut juga surah terakhir pula dalam Quran tu, Rabbin Nas, kan? Kenapa? Kerana nak beritahu kepada kita yang baca Quran, Allah nak kata, hey manusia, hai manusia, kan? Disebut tentang korang ni manusia pada 3 ayat pertama, kan, tentang dikaitkan dengan Tuhan Rabbun Nas, Tuhan yang mentadbir manusia, yang menguasai manusia, yang apa? Menjadi manusia. Kenapa?
Yang pertama, untuk mengangkat kemuliaan manusia daripada makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, nak menunjukkan apa? Kita sangat memerlukan Allah. Jangan pisahkan diri kita dengan Allah. Tambah-tambah kita ni banyak kelemahan. Banyak kelemahan sehinggakan diulang-ulang Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Untuk Allah bagi tahu kepada kita apa? Engkau wahai manusia sangat bergantung kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang mengaturkan korang. Allah yang mana? Allah yang menguasai semua manusia. Allah yang mana? Allah yang menjadi sembahan semua manusia. Okey, jelas di sini tuan-tuan dan puan nampak tak kenapa Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Okey, ada sedikit waktu lagi. Kita akan tutup dengan ujung sekali. Persoalan saya adalah last sekali. Okey, tuan-tuan dan puan, mari kita lihat hikmah. Dia tak ada nota ya, tuan-tuan kena salin lah ayat maklumat saya bagi ni. Okey, begini. Apakah, ni last sekali. Apakah hikmah di sebalik susunan ayat 1, ayat 2, ayat 3? Contohnya kan, kenapa Allah kata dia Rabbin Nas, lepas tu ayat 2 Malikin Nas, lepas tu ayat 3 Ilahin Nas? Kenapa disusun macam tu? Kenapa ayat pertama bunyinya Rabbin Nas? Kenapa ayat kedua Malikin Nas? Kenapa ayat 3 Ilahin Nas? Okey. Di isu yang seperti ini, kalau ada waktu lagi ni, kita ada 10 minit lagi, ke dah tak larat dah. Sial, tengok tuan-tuan dan puan. Okey. Tuan-tuan tulis ni last sekali ya. Okey. Kalau orang tanya kan, maksud macam ni, kenapa ayat tu disusun sebut dulu yang mengaturkan manusia, yang menguasai manusia, baru kepada sembahan manusia? Okey. Antaranya Ibnu Juzi dalam kitabnya Tashil At-Tanzil, beliau mengatakan sebenarnya Allah Ta'ala nak tonjolkan dari sudut daripada yang kecil kepada yang besar. Maksud dia macam ni. Daripada darjat yang rendah kepada darjat yang tinggi. Bukanlah kita Allah tu ada perbezaan darjat. Tak. Maksudnya daripada perkara isu yang kecil kepada isu yang besar. Contoh, kita menyembah Allah ni isu yang besar kan? Sebab tu dia letak ayat nombor 3. Soalannya daripada kecil naik ke atas. Okay, cuba tengok, tengok nota. Tengok nota ya. Okey. Tengok nota. Okey. Kalau kenapa Allah kata dia Rabbun Nas, lepas tu baru dia sebut Malikin Nas, lepas tu baru dia sebut Ilahin Nas. Okey. Sebagian ulama mereka mengatakan hikmah dia, kalau Allah sebut Rabbun Nas, kita belajar tadi kan, perkataan Rabbu dia ada kaitan dengan tuan. Dekat dunia ni ada tak dia dipanggil oleh manusia lain tuan? Ada tak? Ada kan? Siapa jadi bos, siapa ada khadam, siapa ada pembantu kan? Maka pembantu dia, anak buah dia mesti kena taat kepada siapa? Kena taat kepada tuan dia. Betul tak? Jadi para ulama kata Rabbun Nas, ramai manusia yang menjadi pemilik, jadi tuan kepada sesuatu. Betul tak? Kan ramai manusia yang dia memiliki sesuatu, ramai manusia. Lepas tu kalau kita naik sikit kepada Malikin Nas, tak ramai yang jadi penguasa. Betul tak? Kan tak ramai yang jadi raja. Betul tak? Tak ramai yang jadi presiden, sikit je. Tetapi apabila pergi kepada Ilahin Nas, tak ada kongsi dengan siapa-siapa. Allah sahajalah yang satu-satunya yang layak disembah. Ini dari sudut hikmah, kenapa disusun Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ini dia panggil susun daripada banyak kepada yang satu, ataupun daripada darjat bawah kepada darjat yang paling utama, macam tu. Ataupun kenapa Allah ini dia adalah menjadi sembahan sekalian makhluk? Kerana dialah yang menguasai semua makhluk. Kenapa dia menguasai semua makhluk? Dia menguasai semua makhluk dalam masa yang sama apa?
Kerana dia itulah Rabbun Nas. Jadi dia ada kaitan lah antara tiga-tiga nama tu. Al-Ilah, Malik dengan Rabbu. Jadi kita sambunglah insya-Allah pada minggu hadapan. Kita akan masuk kepada maklumat ini. 2 jam ni, kita dekat 2 jam ni. Okey. Kita akan masuk pada minggu depan ni. Kita akan masuk kepada ayat nombor 4. Siapakah pemberi waswas itu? Kita boleh baca dan nota tu, nanti kita akan faham. Siapa pemberi waswas itu? Adakah pemberi waswas itu qarin kita? Minggu depan kita akan ulas. Lepas tu pula, kalau dia qarin kita, kalau dia pemberi waswas contoh kan, dekat mana dia ada? Macam mana dia datang? Kita akan ulas pada minggu depan. Insya Allah. Okey, saya buka 1 atau 2 soalan kalau ada, sebelum kita berpisah. Tak nampak sekali. Okey, saya jawab pada soalan ya. Okey, nota dah ada. Alright, nota ringkas. Nota ringkas saya belum beri lagi. Nanti insya-Allah saya akan masukkan dalam Telegram. Okey, Puan Azizah, kalau tak ada nota nanti ambil dekat chat ya, ataupun nanti boleh dapatkan di Telegram. Nota nak dapatkan dari siapa? Boleh dapat daripada saya ataupun daripada co-host ataupun daripada penaja, boleh dapatkan di bahagian chat tu ada nota ya. Alright, tak ada soalan lah. Okey, ada soalan tak? Bentuk verbal. Saya buka 1-2 soalan sebelum kita berhenti ni. Kita nak salat pula. Ada pertanyaan apa-apa? Ke tak boleh mendengar suara? Tak boleh suara. Okey, saya dah buka. Boleh? Ada soalan ke? Ke tak dengar suara? Okey, kalau tak ada soalan tak apa. Kita jumpa insya-Allah pada minggu depan. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Zandra sekeluarga. Kepada rakan-rakan yang membuat bahan, rakan-rakan yang lain, terutama perempuan juga ya. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada kita, kepada perempuan semua. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberi rahmat kepada kita semua. Terima kasih banyak-banyak. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.